Ya, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Hari ini cikgu teruskan lagi dalam bab 7 iaitu peningkatan tamadun India dan tamadun Cina. Okey, kita tengok tamadun India dulu. Okey, lokasi tamadun India saya dah ajar minggu lepas. Jadi minggu ni saya teruskan dengan perluasan kuasa dalam tamadun India. Okey, perluasan kuasa dalam tamadun India, mereka menggunakan dua bentuk perluasan kuasa. Okey, bentuk yang pertama kita panggil bentuk fizikal. Okey, bentuk fizikal ni lebih kepada bentuk ketenteraan. Okey, dia menguasai wilayah lain dengan menggunakan kuasa ketenteraan. Kemudian yang kedua, bentuk keagamaan. Okey, jadi kita teruskan. Okey, ini ialah bentuk fizikal. Okey, macam yang saya cakap tadi, bentuk fizikal mereka luaskan kuasa mereka dengan menggunakan tentera. Okey, kekuatan ketenteraan. Jadi kalau awak ni nak luaskan kuasa, pastikan kita punya kekuatan ketenteraannya lebih kuat. Kemudian tenteranya lebih berdisiplin. Okey. Jadi dalam aspek ini, kekuatan ketenteraan dan disiplin pasukan tentera merupakan syarat yang penting untuk meluaskan wilayah. Okey, meluaskan wilayah kita. Jadi dalam tamadun India, perluasan kuasa secara fizikal ni kita boleh nampak dalam perkembangan dinasti Nanda, dinasti Maurya dan dinasti Gupta. Ya. Okey, yang ini ini ialah peta dinasti Nanda. Macam mana mereka meluaskan kuasa mereka? Okey, yang warna coklat ni ialah dinasti Nanda. Pusat pemerintahannya di Pataliputra. Kemudian kita tengok pula ketika dinasti Maurya, okey, perluan kuasanya semakin besar. Okey, dan pusat pemerintahannya masih sama, iaitu di Pataliputra. Okey, ketika ini raja yang pemerintahnya ialah ini dia, Chandragupta Maurya. Okey, Chandragupta Maurya ni pun awak boleh nampak gambar dekat dalam buku teks. Peta-peta ni pun semua ada dalam buku teks Bab 7 muka surat 142 dan 143. Okey, kemudian akhirnya dinasti Gupta. Pusat pemerintahannya masih sama, iaitu di Pataliputra. Okey, jadi apa persamaan mereka? Mereka gunakan bentuk fizikal untuk meluaskan wilayah dan pusat pemerintahan mereka berada di Pataliputra. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah tentera-tentera yang mereka gunakan untuk meluaskan kuasa. Ini ialah kekuatan ketenteraan mereka. Okey, ini kita panggil cavalry. Apa ni? Tentera berkuda. Tentera berkuda, cavalry. Okey, masa dinasti Nanda, mereka menggunakan 20,000 cavalry. Manakala dinasti Maurya pula menggunakan lebih banyak, iaitu 30,000 cavalry, tentera berkuda. Kemudian mereka juga menggunakan infantry. Kekuatan ketenteraannya, tentera yang berjalan kaki ni. Untuk dinasti Nanda, mereka menggunakan 200,000 infantry. Manakala dinasti Maurya pula, mereka mengambil 600,000 infantry. Semakin ramai, semakin kuat anggota ketenteraan mereka, maka makin luaslah wilayah yang mereka dapat kuasai. Ini pula tentera bergajah. Tentera bergajah masa zaman dinasti Nanda, mereka gunakan 3,000 tentera bergajah. Manakala dinasti Maurya pula menggunakan 9,000 tentera bergajah. Seterusnya, saya baca balik pula. Kita tengok bentuk perluasan kuasa yang kedua. Ini salah ya, ada kesilapan dekat sini.
bentuk perluasan kuasa yang kedua ialah bentuk keagamaan. Okey, bentuk keagamaan ini dia berbeza dengan kaedah fizikal tadi. Kalau kaedah fizikal tadi dia menggunakan kekuatan ketenteraan kan. Okey, kalau bentuk keagamaan ini dia dapat meluaskan penyebaran agamanya merentas wilayah. Nampak ni. Kat tengah-tengah ni Pataliputra ya, dia punya pusat pemerintahan kan. Jadi dia boleh meluaskan penyebaran agamanya, okey, merentas wilayah. Okey, seterusnya. Okay. Kita tengok contoh dinasti Maurya. Okey, dinasti Maurya digunakan bentuk fizikal pada mulanya. Okey, di bawah pemerintahan Chandragupta Maurya. Kemudian, apabila mereka berada di bawah pemerintahan Asoka, okey, Asoka dia dah tak nak guna dah kekuatan ketenteraan. Dia tak nak guna dah bentuk fizikal ni. Kenapa? Sebab masa dia cuba untuk kuasai Kalinga, okey, jumlah nyawa yang terkorban waktu tu terlalu ramai. Okey, 150 orang ribu kehilangan harta benda dan 100,000 orang terbunuh. Okey, kemudian peristiwa peperangan di Kalinga ni dah 100,000 orang mati terbunuh. Ini menyebabkan Asoka ni dia berubah menjadi lebih tolerance dan bertanggungjawab. Okey, sebab tu dia cuba nak mengamalkan perluasan kuasa ni menerusi aktiviti keagamaan. Jadi Asoka dia memberi tumpuan kepada perkembangan agama Buddha. Okay, kemudian dia buat segala peraturan. Okay, dia buat semua undang-undang yang diukir pada tiang batu yang dikenali sebagai tiang Asoka. Okay, inilah contoh tiang Asoka ni. Okay, tiang Asoka ni masih ada lagi ya ke India. Okay, seterusnya kita tengok dinasti Gupta. Dinasti Gupta pula memberikan penekanan kepada penyebaran agama Hindu. Okay, kalau dinasti Maurya tadi di bawah pemerintahan Asoka dia memberi penekanan agama Buddha. Kalau dinasti Gupta dia memberi penekanan kepada agama Hindu. Kemudian pemerintahnya ketika itu Raja Samudragupta. Okay, Raja Samudragupta ni dia sangat minat dengan puisi yang berbentuk keagamaan. Sehingga kan ketika itu beliau dikenali sebagai Kavi Raja. Okay, apa itu Kavi Raja? Kavi Raja ialah raja penyair. Jadi disebabkan dia telah memberikan penekanan kepada agama Hindu, ini menyebabkan zaman Gupta ketika itu dikenali sebagai zaman keemasan. Ya, apa itu zaman keemasan? Zaman keemasan ini maksudnya satu zaman yang sudah mencapai kemajuan yang besar ataupun satu pencapaian yang tinggi. Okay, zaman kegemilangan mereka. Itu zaman keemasan. Okey, itu sahaja bentuk perluasan kuasa untuk minggu ini. Jadi minggu depan kita akan masuk pula tamadun Cina. Okey. Moga ilmu yang saya beri pada hari ini dapat memberi manfaat kepada semua. Okey, sekian, terima kasih.